Terima kasih Puan Siti dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang Jumaat ini. Semoga semua sentiasa sihat dan dapat bersama dalam program CDL. Ya. Kita selalu mulakan dengan CDL snippet sebelum kita masuk ke CDL hands-on. So seperti biasa, tajuk saya pada hari ini adalah berkaitan dengan 5 cara untuk mempromosikan kepimpinan dalam kalangan pelajar. Sememangnya kita tahu bahawa pelajar kita mempunyai ciri-ciri kepimpinan, ya, tetapi biasanya yang terpapar atau yang ditonjolkan adalah hanya oleh beberapa orang murid saja. Sebenarnya, kalau kita lihat ramai di antara pelajar kita mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Dan ciri kepimpinan mereka mungkin sesuai untuk sesuatu event dan sebagainya. Mereka arif nak memimpin dalam satu-satu perkara yang mereka mungkin lebih meminati. Saya masih ingat bahawa masa saya di bangku sekolah tahun 70-an. Bila sampai je ke tingkatan 4 secara semula jadi kami pelajar akan menganjurkan pertandingan hoki 6-sebelah. Kita yang anjur, kita yang urus, kita yang buat jadual dalam kalangan pasukan-pasukan dalam sekolah saja. 6-sebelah dan kita beli hadiah everything A to Z. Cikgu hanya membimbing sedikit saja. Mungkin 20% atau 30%. 70% itu daripada pelajar. Dan kita dapat buat sebegitu. Hari ini mungkin ada saya lihat kekurangan sedikit bab itu. Mungkin di setengah sekolah ada dan di beberapa sekolah yang lain perkara ini kurang wujud. Mungkin yang dalam bidang-bidang yang berbeza. Umpamanya anjur konsert dan sebagainya. Tapi perkara-perkara seperti ini maupun aktiviti akademik atau ko-akademik, kita boleh mencari ruang dan peluang untuk memberi pelajar peluang untuk menonjolkan ciri-ciri kepimpinan mereka yang semula jadi ataupun yang kita boleh bentuk dalam diri mereka melalui secara formal. Sememangnya di luar sana ada banyak ilmu tentang kepimpinan pelajar. Next slide please. So dalam framework yang saya selalu utarakan, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, kalau di kepimpinan di sekolah, kepimpinan sistem dan di bawah tu kepimpinan pemegang taruh dan pihak yang berkepentingan. Ketiga-tiga pihak ini akan membawa ke lajur yang ada di tengah, iaitu kepimpinan di sekolah tambah dengan kepimpinan sistem dan kepimpinan stakeholder akan menghasilkan pelajar berprestasi tinggi dan peningkatan keberhasilan sekolah. Tapi itu adalah framework secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat kepimpinan di sekolah, kita tidak boleh abaikan atau ketepikan pemimpin pelajar. Artinya pelajar juga ada banyak capital dia, ya, dari segi kepimpinan yang boleh mereka beri untuk memperhebatkan lagi, membawa peningkatan keberhasilan sekolah. Ada kepimpinan pelajar, ada kepimpinan guru dan ada pula kepimpinan sekolah, iaitu pihak pengetua, penolong kanan GKMP, ketua panitia dan sebagainya. So, saya tidak akan masuk secara terperinci dalam framework ini, tapi sekadar nak menunjukkan di mana letaknya kepimpinan pelajar dalam nak memangkinkan prestasi tinggi dalam kalangan pelajar dan juga peningkatan keberhasilan sekolah. Next slide please. Sememangnya yang pertama ialah kalau kita nak melahirkan kepimpinan dalam kalangan pelajar, biar kita beri peluang, ruang dan peluang mengikut kesesuaian untuk membuat pilihan. Pilihan untuk kadang-kala cara belajar. Mungkin mereka suka cara-cara yang boleh kita memanfaatkan untuk
peningkatan pembelajaran murid, atau aktiviti ko-akademik, macam mana mereka mengendalikan, atau projek-projek lain di sekolah, atau apa juga aktiviti yang lain yang boleh memberi pelajar peluang bagaimana nak buat keputusan dan pilihan. They become a leader in their own learning journey. Ingat, daripada prasekolah sampai ke tingkatan 6 adalah satu perjalanan yang lama. Dan cikgu juga mempunyai satu perjalanan yang lama dalam kerjaya sebagai seorang guru. So, kadang-kala cari peluang, ruang dan peluang untuk pelajar membuat pilihan. Pelajar buat sesuatu keputusan. Dan saya nak baca ungkapan yang saya pernah bacakan dahulu. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So, kita sesuaikan dengan cara mereka lebih boleh menyerap apa yang kita nak ajar. So, ia berbeza daripada pelajar zaman 60-an, 70-an dan 80-an. Pelajar zaman sekarang kerana pendedahan kepada pelbagai sumber ilmu, mereka mempunyai lebih banyak ilmu untuk membuat sesetengah keputusan. So, yang pertama, peluang untuk membuat pilihan. Yang kedua, next slide please. Menjadi teladan. Kita tidak boleh abaikan cikgu sentiasa menjadi teladan dan cikgu sentiasa diperhatikan oleh murid 24/7 lah. Walaupun saya kata 24/7, maksud saya adalah waktu sekolah tu cikgu sedang diperhatikan oleh murid. Dan apa juga tingkah laku dan cara perbualan, percakapan, cara watak guru tu sentiasa dicontohi oleh murid. Kita tidak boleh ketepikan fakta ini. Mereka sentiasa lihat. So, kita tidak boleh lupakan perkara ini. Sebagai seorang guru, kita sentiasa bukan saja guru, tapi exemplary principal dan PPD. Exemplary teachers, exemplary students, exemplary parents. Dan bila mereka lihat semua ini, mereka akan jadi contoh atau teladan yang terbaik kepada rakan murid yang lain, kepada adik-beradik mereka di rumah. So, apa juga yang berlaku dalam sekolah adalah satu pengalaman yang amat penting. Para sosiologis pendidikan dia selalu menyatakan school is a microcosm of society. Artinya, kalau di sekolah kita menerapkan segala yang baik, perkara yang sama akan kita lihat dalam masyarakat. School is a microcosm of society. So, berilah mereka yang terbaik. Jangan kita fikirkan kita tidak diperhatikan oleh murid. Sebenarnya kita diperhatikan setiap masa. Kerana itulah budaya persekolahan yang wujud, bukan saja di negara kita, di mana-mana pun. Next slide please. So, yang kedua tadi menjadi teladan. Yang ketiga, aktiviti yang kita rangka tu biarlah berbentuk kolaboratif. Kerana itu akan memberi pelajar peluang untuk memegang peranan dalam kerja kumpulan yang kita rangka. Dan jangan kita sangka, oh ini satu perkara yang biasa. Oh, sekali-sekala kita buat. Lebih banyak yang kita buat, lebih rapatlah kejelikan di antara pelajar kita. Lebih banyaklah peluang untuk mereka memainkan peranan kepimpinan mengikut kesesuaian jiwa mereka, kesesuaian sanubari mereka. Dan itu akan pelajar secara tidak sedar akan memimpin rakan yang lain. Walaupun kita tidak memberi mereka satu-satu jawatan itu secara formal, tetapi mereka memainkan peranan itu dan mereka akan memimpin rakan yang lain. Dan dari segi itu mereka akan mengenali kelebihan dari segi keterampilan yang ada pada mereka mengikut minat dan keselesaan mereka dalam sesuatu kumpulan.
Kerana pelajar ada banyak perbezaan mereka. Ada pelajar yang suka, dia berani nak menonjol. Ada yang withdraw sedikit. Mereka tunggu untuk diberi peluang. Dan mereka akan pilih suasana yang mereka sukai. Tidak semestinya dia suka setiap suasana untuk menampilkan diri untuk memimpin. So ini yang ketiga, aktiviti bentuk kolaboratif. Next one please. Yang keempat, peluang mengambil risiko. Sekali lagi dalam sebuah buku ya, The Way Schools Work, yang saya di antara buku yang saya paling suka baca. Di situ kanak-kanak ditanya ya, why do you go to school? Tanya secara mudah aja, why do you go to school? Or what is a school? What is a school? Mereka menjawab, a school is a place where you pass or fail. A school is a place where you pass or fail. Artinya pelajar mempunyai tanggapan bahawa kita tak boleh gagal semasa di sekolah. Kita tak boleh ambil risiko. Kita tidak boleh buat silap. Walhal sebenarnya di persekitaran sekolah, di dalam alam sekolah lah kita boleh ambil risiko. Digalakkan untuk ambil risiko, terima kegagalan, buat kesilapan, tetapi yang penting belajar dari sumber pengalaman ini sebagai learning experience untuk berjaya pada masa hadapan, for the future. Supaya pada masa depan kita berani nak mengambil sesuatu langkah. So bagi seorang guru, kita kena memberanikan murid kita untuk membuat percubaan. Jangan takut tentang kegagalan dan kesilapan. Kalau kita takutkan mereka, jadi sepanjang bila mereka dah dewasa pun mungkin perkara yang sama ada dalam minda mereka. Kerana untuk 11-13 tahun di sekolah kita sudah meletakkan mereka di dalam satu kerangka di mana mereka takut kepada nak buat kesilapan. Next slide please. So tadi mengambil risiko. Yang kelima, kita mungkin ada pemimpin pelajar yang mempunyai secara semula jadi ciri-ciri kepimpinan, keterampilan kepimpinan. Tapi paling sesuai untuk kita menyediakan peluang dan ruang untuk kepimpinan melalui latihan yang berstruktur. Adakan bengkel dan sebagainya. Daripada awal lagi, daripada kalau sekolah menengah tingkatan 1 lagi kita mendedahkan pelajar kepada kepimpinan. Dan kita beri mereka peluang dalam satu keadaan dan perkataan yang penting in a no judgment zone. Apa maksud no judgment zone? Kita tidak mahu setiap pelajar itu sentiasa dia buat sesuatu dinilai. Children do not like to be assessed all the time. Kajian menunjukkan murid tidak suka ditaksir setiap masa. No assessment all the time. Dan no judgments all the time. Tidak ada labeling all the time. Kalau itu berlaku, maka mereka sentiasa akan takut nak ambil apa-apa langkah atau risiko. Atau nak cuba sesuatu yang baru. Atau nak memimpin. So, beri mereka kemahiran dan bagi mereka cuba. Dan kalau mereka buat silap, kita beri mereka semangat. Not judgment. I think you did very badly. I think you failed. Itu mungkin akan mematikan lagi semangat mereka. Kerana di sekolah lah mereka harapkan untuk dapat semangat daripada guru-guru, daripada pihak kepimpinan sekolah, daripada pemegang taruh dan sebagainya. Termasuk definitely daripada ibu bapa ya. So 5 perkara ini saya harap akan kita dapat mungkin ambil 2 atau 3 daripada ini untuk dipraktikkan di sekolah, kerana saya jangka murid mempunyai azam untuk nak memimpin secara kecil atau secara besar-besaran, dan kita menyediakan ruang dan peluang. Saya nak akhiri dengan pengalaman saya. Saya mengajar di negeri Perak pada tahun 80-an dan masa tu memang budaya sekolah untuk adakan hari kantin.
masa kita adakan hari kantin tu, kami buka gerai untuk jual capati. Kelas saya ni kelas yang macam 2J, kelas belakang. Tapi pelajar ni, mereka semua bekerjasama, ada peranan diberi. Tidak kira dia matematik dia markah dia 10 daripada 100. Kita bukan ambil kira perkara macam tu. Tapi kerana semangat dia nak buat. Ada nak buat air dan sebagainya. Dengan semangat begitu, kita dapat kedua tinggi kutipan untuk hari itu. Lebih daripada RM2,000. Tapi tak apa. Dah habis, lepas setahun saya tukar sekolah. Daripada Perak, saya balik ke Kuala Lumpur. Dan satu hari saya balik ke kampung, saya tengok ada surat daripada anak murid saya. Belum saya tinggalkan sekolah, saya bagi alamat kampung saya. Dan saya baca surat daripada anak murid ni yang menyatakan, mula, selamat sejahtera cikgu, saya harap cikgu sihat. Dan kata, cikgu saya masih ingat pada hari kantin yang kita buat bersama, dan cikgu buat capati, kita jual capati dan kita buat kutipan. Dan baru masa itu saya terfikir, wow, perkara hari kantin itu lekat kepada minda anak murid saya sebagai satu pengalaman yang mereka tak akan lupa. Students never forget. So memberi pengalaman itu merupakan satu perkara yang penting kepada jiwa pelajar. Dan saya rasa terharu bila saya baca surat tersebut. Ya, daripada pelajar tingkatan 3, begitu. So, last slide, second last slide. So, kepimpinan pelajar adalah penting dalam ruang yang kecil, dalam peranan yang kecil ataupun yang besar. Kerana itu persediaan untuk the real world. To take ownership of tasks, work related dan sebagainya. Supaya in their own lives, dia akan membantu memangkinkan potensi pelajar kita pada masa depan. Last slide, please. So, saya akhiri. Jangan lupa kita boleh gunakan dan memangkinkan lagi kepimpinan dalam kalangan pelajar. Kata-kata hikmah atau ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Jangan lupa bahawa kita boleh memperoleh ilmu bukan saja dari buku tetapi daripada pelbagai sumber, termasuk daripada internet, daripada makalah, majalah, daripada jurnal, kadang-kala sembang profesional atau sembang santai bersama dengan rakan-rakan kita. So itu saja daripada saya, and have a good weekend. Terima kasih semua.